Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المتقين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis, sahabat dan teman saya Al-Ustaz Nur Razak Bakar. Lama dah tak jumpa, malam ni nampak di sini, alhamdulillah. Yang kami sama-sama hormati, tetamu kehormat kita pada malam ini, Tuan Siddiq Sanif, para guru, para asatidzah, para ulama, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita, sampailah pada malam ini kita mendapat kesempatan untuk bertemu, merasakan keindahan dan kemanisan silaturahmi di antara kita, keindahan dan kemanisan persaudaraan Islamiah di antara kita. Alhamdulillah. Sama-sama pada malam ini kita berkumpul sebagai sebahagian daripada acara perasmian madrasah kita. Madrasah saya, tempat saya bermain, tempat saya jatuh, tempat saya menuntut ilmu, tempat saya mengenal erti kehidupan. Alhamdulillah, ini madrasah kita semua. Jadi malam ini kita berkumpul untuk meraihkan acara perasmian madrasah yang kita cintai bersama ini, dengan pengharapan, dengan doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara madrasah kita. Mudah-mudahan Allah lindungi semua madrasah-madrasah yang kita miliki di negara kita ini. Mudah-mudahan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah tidak akan terpadam daripada negara kita ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita membicarakan satu topik yang begitu indah, yang begitu penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai mengutuhkan madrasah. Yang mana telah disebut tadi bahawa madrasah ini merupakan amanah yang kita warisi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu seperti mana yang telah diajarkan kepada kita pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tak ada amanah, yang tidak pelihara amanah, yang tidak menjaga amanah. Maka begitulah kita mewarisi satu amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa madrasah, yang mana kalau kita lalaikan, kita cuaikan, tidak kita ambil berat, tidak kita pelihara bersama, kesusahannya, padahnya bukan setakat di dunia ini sahaja, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, tetapi yang lebih digeruni nanti ialah apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya dan disoal oleh Allah tentang amanah yang kita warisi ini. Apakah telah kita pelihara ataupun sebaliknya kita lalaikan dan kita cuaikan. Maka itulah yang menjadi topik, itulah yang menjadi inti perbicaraan kita insya-Allah pada malam ini. Dan kita merasa bertuah syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya persembahkan konsert Diba. Cuba malam ini, insya-Allah kegemilangan konsert ini ialah kegemilangan yang membawa kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Bukan setakat seronok, bersukaria, lompat-lompat, melonjak-lonjak, tepuk tangan, tetapi habis begitu saja, sia-sia. Malam ini kita akan mendapatkan seperti mana sahabat saya Ustaz Nur Razak tadi mengatakan, butiran-butiran mutiara untuk menjadi panduan dan pedoman kita insya-Allah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya ingat saya pun tak perlulah perkenalkan semua, kita dah kenal dah lama. Dan alhamdulillah, untuk memulakan forum kita pada malam ini, kita nak dengar penjelasan daripada tetamu kita yang datang daripada jauh
ustaz kita yang kita hormati, Profesor Datuk Dr. Harundin, untuk menerangkan kepada kita yang kita sibuk-sibuk cakap pasal madrasah-madrasah ni, tentang pendidikan Islam, tentang ilmu Islam. Apa sebenarnya konsep pendidikan dalam agama? Apakah dia sama dengan kita hantar anak kita belajar menari, menyanyi ke? Apakah sama macam kita hantar anak kita belajar menulis, membaca, mengira untuk kepentingan dunia sahaja ke? Ataupun adakah pengertian yang lain yang berbeza yang dituntut dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita tanya dengan ustaz kita, Ustaz Harundin. Persilakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala al-Mustafa Muhammadun wa aluh. Yang dirahmati Allah, saudara pengurusi majlis, Ustaz Patris, ahli panel, Ustaz Ubaidillah, Datuk Ismail Kamus, tamu-tamu kehormat, Tuan Syed Sanif, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pendidikan Islam pernah ditakrifkan oleh para ilmuwan pendidikan Islam dengan kata-kata yang lebih kurang berbunyi suatu proses pembentukan insan yang berterusan sejak di dalam buayan hingga ke liang lahat untuk melahirkan insan yang beriman kepada Allah dan beramal soleh yang ikhlas, yang terus menerus bagi mencapai kebaikan al-hasanah, kebahagiaan al-khair di dunia sampailah ke akhirat. Ini penting saya nak tekankan kepada kita pada malam ini, kerana kita ini adalah murabbi. Kita kesemua ia adalah pendidik yang akan mendidik anak-anak kita, diri kita, isteri kita, suami kita, bangsa kita, masyarakat kita. Proses ini adalah proses yang Allah berikan kekuatan itu kepada kita. Proses untuk melihatkan terbentuknya, lahirnya insan-insan muslim dan mukmin yang berinteraksi dengan penghidupan alam dunia, yang sekaligus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala bagi mendapat kebahagiaan di akhirat, dengan agama dijunjung, perintah-perintah Allah dijunjung, keperluan dunia dikilik, ataupun akhirat dijunjung dan dunia hanya dikilik. Yang akhirat jangan cicir, yang dunia kalau tercicir pun tidak mengapa, tapi jangan cicir. Untuk itu maka konsep yang perlu kita tekankan pada malam ini, bahawa konsep pendidikan Islam ialah konsep Rabbani. Pendidikan Islam berteraskan kepada konsep Rabbani, konsep kita ambil intisari pendidikan itu daripada perintah-perintah Allah. Kita timbakan untuk diadunkan pendidikan itu daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, daripada amalan As-Salafus Saleh. Kita adunkan dia, kita letakkan di sekolah ataupun alam madrasah sebagai kilang. Madrasah yang dikenali sebagai tempat lahirnya insan muslim ini, dapat kita bayangkan sekolah-sekolah adalah sebagai factory, sebagai kilang yang akan melahirkan
insan yang berfalsafah tadi, insan yang mukmin dan muttaqin. Dia beriman dengan Allah, dia bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah kita lihat kan sekolah ataupun al-madrasah mempunyai risalah yang tersendiri, lain dari yang lain. Dia mesti memenuhi tuntutan ruhani dahulu, tuntutan syarak dahulu. Madrasah kena tahu dia sebagai kira nak buat apa, pengisian apa di madrasah. Kalau madrasah jelas dia nak lahirkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka isi yang diisi dalam sekolah itu mesti berteraskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkalnya kita lihat daripada cetusan rasa yang Nabi kita sebut dalam hadis, dalam Quran pun ada, hadis pun ada. Quran menyebut atas lidah Nabi Muhammad, hadis menyebut addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku, Nabi Muhammad kata, telah diajar adab kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi. Fa ahsana ta'dibi. Allah telah memperelokkan adabnya kepada aku. Hasil daripadanya Allah confirm. Kita baca selalu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya kepada diri kamu manusia boleh kamu ambilkan contoh teladan yang cukup elok, hasanah yang cukup baik dari diri Rasulullah. Tapi itu pun Allah bagi tahu dah, orang yang boleh mencontohkan Muhammad ini dalam pendidikannya ialah orangnya liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah, kebahagiaan pada hari akhirat, dan orang yang nak menyebut Allah banyak-banyak. Situ baru ada contoh teladan. Tapi kalau insan ini berkehendakkan kepada kebahagiaan dunia sahaja, kalau insan ini lupa pendidikan agama ini, pendidikan yang berteraskan kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, pendidikan yang berasaskan kepada agama dijunjung, akhirat dijunjung, dunia dikelek. Nakkan dunia sahaja, kesenangan dunia sahaja, kebahagiaan dunia sahaja, kita bimbang, kita takut. Seperti takut berlaku yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun ma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah kata ada, maka ada di kalangan manusia ini yang meminta daripada Allah, yang berusaha dalam dunia ini sampai meminta doa daripada Allah, tapi dia nak apa? Rabbana atina fid dunya. Dia minta dunia. Dia bekerja, dia belajar, dia berusaha, dia minta kesenangan dunia. Allah kata orang ini tidak akan mendapat apapun habuan di akhirat. Senang dunia, tapi akhirat dia akan rugi serugi-ruginya. Wa minhum, ini yang menekankan masalah pendidikan Islam itu mustahak. Wa minhum, di kalangan mereka pula Allah kata ada yang mereka berusaha memohon daripada Allah, berusaha dalam dunia ini untuk apa? Atina fid dunya hasanah.
wa fil akhirati hasanah, berusaha untuk dapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dengan ilmu yang dicanai, yang diperolehi untuk dapat kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, mereka juga akan berusaha untuk mendapat kebahagiaan, kebaikan di akhirat, sampai mereka takut Allah azabkan mereka. Maka mereka berdoa, waqina adzabannar, jauhkan kami ya Allah daripada api neraka. Yang inilah Allah kata, ulaika lahum nasibum ma kasabu, yang akhir inilah Allah kata bagi mereka itu habuan daripada apa yang mereka usaha. Mereka nak akan kebahagiaan dunia, kami beri. Akhirat kami beri. Kerana Allah itu amat cepat perkiraannya. Atas itulah maka falsafah pendidikan Islam tadi berteraskan kepada teras manusia ini, seperti mana yang Nabi pernah sebut dalam sebuah hadisnya. Dia kata, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini memang Allah buat untuk kamu dah. Manfaatkanlah. Manfaatkan. Tapi kamu kena ingat, kamu sebenarnya kata Nabi, khuliqtum lil akhirah. Kamu kami buat untuk kamu berbahagia dan hidup senang di akhirat. Dengan syarat dunia ini kamu kejar, akhirat sama. Atas itulah maka pendidikan Islam bermatlamatkan untuk melahirkan insan Muslim dan mukmin. Kalau dia jadi seorang teknokrat Muslim dan mukmin, dia seorang profesional Muslim dan mukmin, dia seorang doktor Muslim dan mukmin, dia seorang ulama memang Muslim dan mukmin. Bidang apapun, jangan tinggal agama dijunjung, dunia dikilik. Kalau itulah yang dapat kita pahami, maka kita yakin al-madrasah ini tetap akan wujud, tetap akan utuh, tetap akan berfungsi melaksanakan tugas utama insan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada Ustaz Harundin yang telah menerangkan kepada kita konsep pendidikan yang dianjurkan dalam agama kita. Jadi kita lihat apa yang disentuh tadi sebenarnya ialah untuk menunjukkan bahawa pendidikan dalam Islam yang lebih utama itulah pendidikan rohani. Itu sebagai asas dan teras. Saya teringat sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah mengajar kamu. Maknanya ilmu itu datang selepas bertakwa. Tanpa takwa, rohani tidak dikukuhkan, asas iman tidak diwujudkan, ilmu yang datang bukan daripada Allah. Ini yang kita takuti. Ilmu yang datang daripada sumber-sumber lain yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puncanya apabila jadi orang pandai, orang bijak, tetapi akhirnya tidak mendatangkan kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi ini yang ditekankan kepada kita. Pendidikan Islam, pendidikan yang berteraskan rohani. Pendidikan yang mengingatkan manusia ini akan hakikat bahawa dunia ini sementara. Sedangkan yang lebih utama ialah untuk membuat bekalan, membuat persiapan untuk akhirat kita. Diterangkan tadi bagaimana manusia ada di dua golongan. Ada golongan manusia pertama minta kebaikan dunia saja, tapi kata Allah akhirat tak ada benda pun, sikit pun tak untung apa. Tapi ada golongan kedua, minta dunia pun baik, minta akhirat pun baik. Tapi bukan setakat minta saja, bukan setakat usaha untuk dapatkan kebaikan saja, ditambahkan lagi waqina adzabannar. Maknanya kalau betul nak baik dunia, kalau betul nak baik akhirat, mesti elakkan diri daripada melakukan perkara yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebab ibu dan bapa-bapa sekalian, kadang-kadang manusia ni keliru. Nak baik memang nak baik, untuk dunia pun usaha kebaikan, akhirat pun usaha kebaikan, tapi maksiat tak nak tinggalkan, kemungkaran tak nak campak jauh, maka orang ini tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Maka inilah yang telah disebutkan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memahami kenapa madrasah ini masih tetap diperlukan.
Kerana apa? Kerana madrasah inilah yang sesuai dengan prinsip dan konsep pendidikan dalam agama kita yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ilmu itu mestilah berteraskan keimanan dan ketakwaan, insya-Allah. Jadi mungkin kita tertanya-tanyalah, Rasulullah ni datang dan hidup di atas muka bumi 1400 tahun yang lalu. Wah ustaz, sekarang ni kehidupan dah beza banyak dah berubah. Kita dah tak hidup macam zaman Nabi lagi, dah serba canggih. Kita sekarang dah advance sangat ustaz, kata dia. Kita dah bincang akan datang, kita perlu kepada teknologi yang lebih maju, kita perlu siapkan diri kita dengan ilmu-ilmu KBE. Jadi apa perlu madrasah ni, dia kata. Kesian, ada sampai sebahagian orang mengatakan madrasah ni tempat kita niaya budak-budak kita, kata dia. Tempat kita niaya, dia kata. Kita sibuk masukkan dia dalam madrasah, entah besok lusa apa jadi, kata dia. Kerja pun tak makan apa, gaji tak seberapa, kata dia. Kita sekarang masuk zaman KBE, madrasah dah tak sesuai lagi, dah tak relevan, kata dia. Ini yang kita nak soal pula pada guru kita, pada ayahanda saya Ustaz Abdillah, untuk menerangkan pada kita, apa pula peranan madrasah masa kini. Di mana letak relevannya lagi madrasah sampai kita sibuk pertahankan, kita sibuk serukan, slogankan bahawa madrasah mesti dikekalkan. Jadi apa peranan madrasah sekarang? Ini mintalah pada Ustaz kita, Ustaz Abdillah, untuk terangkan. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Musi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang pertama sekali, yang rata-rata kita pahami, saya kira, dan banyak kali kita mendengar daripada para ustaz kita, asatizah ustazat kita juga, bahawa Islam ini sesuai untuk semua masa dan semua tempat, dan untuk setiap umat manusia. Kerana agama Islam ini agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama Insya Allah taala ialah agama Islam. Dan sebagaimana yang telah diterangkan oleh ahli panel kita yang pertama, berhormat Datuk tadi, bahawa Islam itu untuk dunia dan akhirat. Jadi sudah tentulah pendidikan madrasah ini adalah pendidikan yang mencakup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu dasar Islam. Dan tentunya sama ada kita benar-benar menjalankan dasar ini atau tidak, itu salah kita, atau itu perkara yang kita bincangkan kemudian. Tapi asasnya madrasah bukan untuk mendidik kehidupan akhirat saja, tetapi juga untuk dunia. Dan berubahnya dunia, Islam tetap tak dapat dicabar oleh perubahan-perubahan ini. Dan Islam mencabar. Kerana kalau kita tengok dalam Al-Quran, tidak ada pun satu ayat yang melarang kita maju. Bahkan semua ayat menyuruh kita membuka minda kita. Ayat kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Banyak sekali. Tidakkah kamu mau berfikir? Tidakkah kamu mau memahami atau mengetahui? Jadi Islam ini membuka minda kita. Dan satu daripada keistimewaan syariat Al-Quran, kalau perkara itu berubah dari masa ke masa, maka Al-Quran tidak menyentuhnya atau memutuskannya secara rigid, bahkan diberi jalan untuk kita memikirkan. Jadi kehidupan Muslim ini berubah dari masa ke masa dan tidak lari daripada dasar ilmu. Kalau kita balik kepada ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu amat pemurah yang mengajar manusia menuliskan kalam dan mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Dan mengikut sejarah,
ayat inilah yang membuka minda umat manusia untuk memahami ilmu sebagai ilmu yang berasaskan tamadun Islam, bukan khurafat. Jadi kalau kita perhatikan madrasah-madrasah kita memang pada dasarnya untuk memberikan kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Kalau kita teliti ayat Iqra, itu ayat yang mula-mula turun. Jadi mula-mula yang kita perlu semaikan ke dalam hati anak-anak kita itu ialah pahaman Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mula, dari asas, supaya fitrah Islamiyah ataupun nature Islam itu ada pada anak dari mula lagi. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatullah. Kewajiban yang pertama atas manusia mengenal Allah. Jadi itu asas penyemaian konsep kerohanian dalam diri anak itu. Bila kerohanian itu sudah ada, maka apa ilmu pun yang diberikan kepadanya itu tidak akan merosakkan. Bahkan itu akan membuka minda dia dan mempelajari segala ilmu. Oleh sebab itu, dalam sejarah segala asas-asas ilmu yang ada pada hari ini adalah telah dipelopori oleh kaum muslimin. Dan ilmu-ilmu yang ada sebelum Islam itu telah dipersembahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi ulama-ulama Islam itu melihat mana yang berunsur kekufuran, mana yang berunsur syirik, mana yang berunsur khurafat dan takhayul, ditolak. Tapi mana yang berunsurkan ilmu betul-betul diterima. Nah, jadi kalau kita maukan pendidikan Islam itu ya menurut sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam, maka penyemaian kerohanian itu yang pertama pada asas. Nah, kemudian kita benalah ilmu itu terus. Memang kita akui hakikat bahawa ayat-ayat hukum dalam Quran itu hanya beberapa ratus ayat saja. Yang lain itu ialah ayat yang membuka minda manusia supaya memahami hakikat dunia, supaya hidup dalam dunia dengan maju, tetapi tidak hilang pedoman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Islam ini ilmu yang luas, duniawi dan ukhrawi. Itulah dasar ilmu dalam Islam. Apa saja ilmu yang boleh membawa kebaikan bagi manusia tidak dilarang kita menuntutnya. Tetapi manusia itu kalau tidak ada pedoman dari mula, tidak ada penyemaian dari awal, yang mana jiwa anak-anak yang kosong itu telah diisikan dengan falsafah-falsafah atau pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Islam dari mula lagi, maka itu yang menyebabkan ada penyelewengan. Dan tentunya kita tidak kata semuanya begitu, tetapi kita menghukum secara general atau secara umum yang kebanyakan manusia begitu. Apa yang didapat pada mulanya itulah yang dipegang, selalunya begitu ya. Sehingga anak-anak kita yang belajar Quran pun kalau dari mula dia dah belajar salah, kemudian dah tua bukan nak betulkan, tak betul dia ikut yang mula-mula dia belajar tu. Itu hanya dalam bacaan Quran, makhraj hurufnya ke apa, apalagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab dikatakan al-ilmu fis sighar kan laqshi fil hajar. Ilmu di masa kecil itu seperti mengukir di batu, dan ilmu fil kibar seperti menulis di air saja. Jadi itulah ya, Islam tidak menolak apa ilmu pun, dan madrasah kita boleh menerima apa ilmu yang baik, tetapi berdasarkan Islam, berdasarkan keyakinan dan keimanan. Oleh sebab itu
apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran dari hal dunia ini, tapi matlamat yang pertama mengingat bahawa pencipta dunia ini Allah, dan kita wajib menyembah pada Allah, kita wajib mengenal Allah. Walaupun kita kata dalam Quran ada anjuran untuk semua ilmu, tetapi ilmu yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sampai sini. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada sahabat kita, dan itu merupakan jawapan. Kalau ada di kalangan kita yang masih lagi menimbulkan persoalan apa nak jadi dengan anak-anak kita yang belajar di madrasah ni, macam mana masa depan mereka, maka Ustaz dah jawab dengan jelas, dengan terang. Mudah-mudahan malam ni semua faham dah bahawa di madrasah mereka bukan setakat belajar agama yang terbatas sahaja, bukan setakat belajar Quran, fikih, bahasa Arab, tauhid saja, tapi madrasah kita juga mengajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara dan umat seluruhnya. Di madrasah sekarang Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah canggih dah. Bukan setakat belajar matematik pakai buku saja, pakai komputer lagi. Masya Allah, belajar Inggeris bukan setakat dia dalam kelas saja berbincang, dah masuk internet, dah bincang dengan anak-anak orang putih lagi. Ini yang kita lihat. Dan ini yang kita sedih, masih ada lagi sebahagian masyarakat kita yang punya anggapan masih memandang anak madrasah teraniaya. Kenapa masuk madrasah tak belajar ilmu-ilmu ni semua? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang kolot? Ini soalannya. Madrasah tak kolot, madrasah dah maju, tapi orang menganggap demikian. Inilah pandangan yang kolot, kita katakan. Ini yang kita nak ubahkan. Boleh? InsyaAllah ta'ala. Ibu-ibu dan bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dikatakan tadi, ya, tetamu kehormat kita telah mendatangkan ayat-ayat daripada Al-Quranil Karim, menunjukkan bahawa umat ini mesti ada golongan yang melaksanakan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Umat ini menjadi umat yang mulia, yang terunggul juga dengan melaksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahil munkar. Masya Allah, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, tak tergambarlah pada fikiran saya, satu masa kalau madrasah tak wujud, siapakah yang akan mempelopori an-nahil munkar ataupun amar ma'ruf ini? Memanglah betul amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, ini tanggungjawab semua. Tapi perlu ada yang membimbing, perlu ada yang menjadi pelopor di barisan hadapan. Apa istilah budak-budak muda sekarang yang canggih? The catalyst, kata dia. Minta maaf lah, tempat canggih, kita bahasa pun canggih sikit lah. Perlu ada golongan yang di hadapan. Ini yang kita kata, kita harapkan dapat dilahirkan oleh madrasah. Kalau ini tidak wujud kerana madrasah tidak ada, maka kita katakan umat ini akan terdedah kepada berbagai jenis musibah. Malah telah ada amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila satu umat, satu masyarakat sudah tidak ada lagi yang menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf nahil munkar, antara akibatnya ialah Allah akan turunkan bala, yang mana pada ketika itu kalau orang saleh berdoa pun Allah tak akan kabulkan doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, demikian kita lihat pentingnya dan utamanya madrasah ini perlu wujud, dan perlu kita utuhkan bersama. Bukan kita kata perlu wujud, tak apalah, hidup-hiduplah, sudah biarkan. Tidak. Selama ini kita telah banyak mencuaikan madrasah. Kita dah biarkan madrasah-madrasah kita selama ini hidup segan, mati tak mau. Maka sekarang dengan semangat yang baru, dengan kesedaran, keinsafan kita bersama, bahawa tidak boleh tidak, madrasah mesti terus wujud. Kalau tidak, KBE kita akan pincang. Kita akan melahirkan anak-anak kita yang cemerlang masa akan datang dalam segi akademik, dengan tugas pekerjaan yang hebat-hebat belaka, tetapi kosong jiwa mereka, kosong rohani mereka. Maka apa nilai kemajuan nanti? Jadi yang ramai ni nak maju KBE, insya-Allah kita sokong. Tapi biarlah ada taifah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu golongan yang akan memimpin, yang akan mengingatkan kepada yang ramai ini tentang tanggungjawab mereka beribadah, tunduk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, bila kita cakap tentang peranan madrasah, madrasah diperlukan, madrasah wujud dan hidup ni banyak cabaran. Bukan senang-senang madrasah duduk, yang gerakkan madrasah pun duduk senang dia, banyak sangat cabaran.
cabaran luaran, cabaran dalaman, dan cabaran ini akan terus menjadi ujian yang Allah berikan kepada kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta pula tetamu kita juga, ya, Datuk Ismail Kamus, untuk menerangkan kepada kita apakah cabaran-cabaran yang dilalui oleh sekolah-sekolah agama ini, oleh madrasah-madrasah ini, cabaran yang telah dilalui dahulu, yang sedang dilalui sekarang, dan agak-agak Ustaz, apakah agaknya cabaran yang akan dihadapi oleh madrasah. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ala. Saudara pengurusi forum pada malam ini, ahli panel, tetamu kehormat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita telah pun mendengar beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh ahli-ahli panel kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan dapat memahami serba sedikit masalah-masalah yang sama-sama kita menghadapi. Persoalan sekarang ialah cabaran. Memanglah Islam itu semenjak lahirnya telah menghadapi cabaran. Memang dia ingin dipadamkan. Yuriduna ayutfu nurallah bi afwahihim. Mereka ingin, mereka berangan-angan, bercita-cita supaya dapat memadamkan cahaya Allah di muka bumi ini dengan mulut mereka itu. Artinya Islam memang menghadapi cabaran. Lahir saja Islam itu terus menghadapi cabaran, dan cabaran ini akan terus menerus sampailah hari kiamat. Sanggup atau tidak, setuju atau tidak, ingin atau tidak, cabaran tetap akan berlaku. Lebih-lebih lagi pengajian agama ini, pelajaran agama ataupun pelajaran yang berbentuk Islam ini dipandang orang tidak ada nilai ekonomi. Kemana pula nak pergi? Kalau di zaman-zaman dulu orang sekolah Arab, sekolah agama ini, jangankan nak senang, meminang pun tak laku. Kerana nilainya tidak ada berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau orang itu untuk ilmu kedoktoran, maka senang hidupnya, meminang pun laku, melompat bapak mentua dia. Tetapi kalau pelajaran agama ini memang orang kata, aku nampak tak ada harapan masa depan. Masa depan amat gelap. Dengan demikian, sekolah-sekolah agama, pelajaran agama ini tidak diambil indah orang. Orang tak peduli pun, tak mengaji pun tak apa. Yang penting engkau dapat makan, yang penting engkau senang, yang penting engkau ada kereta, yang penting engkau ada pangkat. Engkau sekolah agama makan pasir engkau. Maka sekolah-sekolah agama pun tidak dinilai orang. Itu cabaran yang amat berat. Lebih-lebih zaman penjajahan dulu. Memang zaman penjajah, kita lihat sekolah agama, pengajian agama ini memang tak langsung tak ada nilai. Maka orang mengaji sekolah Arab dulu-dulu ni, dia jadi Bilal, jadi imam, baca marhaban, berjanji, bertalqin, itu adalah. Jadi postman pun tak boleh. Maka pandangan itu berada, muncul di zaman dahulu, sampailah zaman sekarang.
maka kita menghadapi cabaran-cabaran berat lagi. Memang Barat mengajar sudah begitu. Diajarnya orang sekolah Arab ini, yaitu ditulis buku Lebay Malang. Sana pun tak jadi, ke sini pun tak jadi. Pergi rumah Kenuri, nasi pula habis. Dibayangkan begitu orang mengaji agama. Pasal orang dulu orang mengaji agama, ke mana dia? Nak ke Mekah duit tak ada, title haji tak dapat, title lebay. Ini masalah. Sampai sekarang pun masih ada lagi perasaan kepada rendahnya orang mengaji agama itu. Sekarang ni kuranglah sikit. Dulu memang teruk. Orang sekolah Arab ni sokok lepek aja. Sekolah orang putih pakai necktie dia. Bila pakai necktie tu cakap Melayu pun tak pandai macam tu lah. Bila anggar batu pun, sorry. Ini cabaran dia. Nilai-nilai ekonomi dia tak ada. Tetapi orang sudah lupa. Kalau ekonomi sudah tinggi, kedudukan keuangan sudah bagus, kalau masyarakat akhlak tak ada, apa untungnya? Kita duit banyak, pangkat besar, sana merompak, sini merompak, sana melompat, sini melompat. Tak ada apa artinya masyarakat. Arti masyarakat sudah rosak. Dengan nilai akhlak tak ada, agama tak ada, tak ada apa artinya. Sama juga dengan haiwan, tak ada beza. Banyak uangnya, besar pangkatnya, senang lenang dia, akhlak tak ada, agama tak ada, waktu pun dilanggar saja. Apa artinya? Anak akan tumbuk bapak dia, anak maki mak dia, pasal tidak ada ilmu agama, tak ada pada anak itu. Tidak dididik menghormati orang tua. Maknya yang difikirkannya, sudah makan, duit ada, tidak ditanya sudah semayang, sudah mengaji. Maka anak akan keluar dari rumah, tidak pun memberi salam kepada ayah, tidak disium tangan ayahnya, pasal ilmu agamanya tak ada, akhlak tak ada, nilai tak ada. Yang dipandangnya ialah orang-orang yang moden itu, orang yang pakai seluar pendek itu yang dipandang, orang yang pakai subang sebelah itu yang dipikirkan, orang lelaki-lelaki yang bertocang itu yang dipandang indah, cantik pula tocangnya. Inilah masalah. Pasal nilai dia, nilai moden. Kita sekarang sudah melihat kepada masyarakat yang berfaham kepada hedonisme, suka seronok-seronok. Yusibu ummati da'ul umam, nanti umat aku akan ditimpa oleh penyakit orang-orang zaman dahulu. Wa ma da'ul umam, apa pula penyakit orang dulu-dulu? Al-ashar, suka seronok-seronok. Tak lama adalah debah apa tadi? Malam ini forum agama, malam besok forum debah lah. Gitu. Kadang-kadang orang yang sama juga menghadirkan yang sama. Tapi bukanlah orang Singapura, orang London ni. Ini dia tuan-tuan, Al-Ashar, suka seronok-seronok, lupakan kepada apa yang diajar, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Ashar. Wal Battar, suka sombong, suka takabur, suka samsing, suka membesar diri, rasa orang lain rendah, kita aja hebat, orang lain tidak hebat. Ini akibat daripada tak masuk ilmu agama dalam jiwa. Ini yang pentingnya. Ini cabaran yang amat hebat, amat berat. Memang nafsu kita memang gerakkan dari dalam. A'da adu kallati nafsu kallati baina jambaik. Musuhmu yang paling berat, paling hebat ialah nafsumu yang ada di
di antara dua lambung. Yang musuh dalam selimut yang paling berat. Suka seronok, suka gembira dan sebagainya. Ini akibat. Dengan demikian, tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, artinya semangat, cabaran itu memang berat. Dengan demikian kita kena pandang jauh, pandang jauh, pandang jauh. Bukan kebendaan yang penting. Walaupun dia penting, tetapi yang paling penting ialah yang berbentuk kerohanian itu. Gembira itu sementara. Jangan pandang kegembiraan yang sementara itu. Yang paling penting kebahagiaan yang sejati, yang kekal abadi, itu yang paling penting. Ilmu sains itu penting, tetapi yang penting ialah siapa yang memberi otak yang mereka ilmu sains itu. Mudah-mudahan tuan faham. Saya pun tak faham. Begini, ini cabaran ya tuan. Jadi kita akan sambung sekian. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada Ustaz Dato' Ismail Kamus yang telah menerangkan kepada kita bahawa cabaran yang dihadapi yang paling hebat oleh madrasah-madrasah kita, oleh guru-guru yang berkhidmat di dalam madrasah, oleh anak-anak yang sedang mengaji di dalam madrasah, cabarannya ataupun gangguannya yang paling hebat ialah apa yang ada dalam pemikiran kita, pandangan kita sendiri, persepsi kita terhadap madrasah. Kalau ini dapat kita ubah, kalau dapat kita tukar pemikiran minda kita daripada memandang madrasah sebagai satu tempat yang ketinggalan zaman, yang menyediakan anak supaya masuk Minang pun tak laku, Ustaz. Tak laku pula. Kita pindah kepada satu pandangan yang berbeza bahawa pendidikan madrasah inilah yang diperlukan oleh umat selanjutnya, oleh generasi yang selanjutnya. Bahawa kalau yang sedikit ini yang belajar di madrasah tidak terus kita pelihara dan tidak kita wujudkan, maka yang banyak nanti, yang majoriti, yang kita katakan 95% akan kehilangan nilai mereka, kehilangan nilai sebagai manusia, sebagai insan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dan keistimewaan hidup di atas muka bumi. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, insya-Allah pada malam ini kita berkumpul bersama di antara matlamat majlis forum kita ialah untuk mengumpulkan dana. Ini sebahagian daripada usaha kita untuk membantu madrasah-madrasah kita, untuk memastikan madrasah kita dapat terus hidup dan dapat terus berbakti, dapat terus mencurahkan ilmu, bukan untuk anak-anak madrasah itu sahaja, tetapi untuk anak cucu kita seterusnya pada masa akan datang insya-Allah. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, sebelum kita sambung dengan pusingan yang kedua, saya diminta untuk mengumumkan kepada semua, bukan untuk mengingatkan konsert malam esok, tetapi untuk memberitahu bahawa sekarang ini akan bergeraklah tabung-tabung Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Ini sebahagian daripada sumbangan kita bersama. Walaupun mungkin sumbangan pada malam ini tidaklah cukup sampai madrasah boleh 10 tahun tidak perlukan derma lagi, tetapi yang sedikit ini dengan penuh keikhlasan insya-Allah akan diredai oleh Allah, akan diterima oleh Allah, dan akan menjadi saham perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Dan berinfaklah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, apa yang kami kurniakan kepada kamu, sebelum nanti tiba ajal maut kepada salah seorang daripada kamu, kata Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kata dia. Pada ketika itu ajal dan maut dah sampai, baru nak celikkan mata, baru nak sedar, baru nak insaf, baru nak mengatakan, ya Tuhanku, kalau boleh berilah tempoh sedikit lagi kepada aku. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, hingga dapat aku ini bersedekah dan akan nescaya aku ini termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh, ya Allah. Inilah orang-orang yang akan kecewa, putus asa, nanti menyesal. Sepanjang hidup kelebihan diberikan oleh Allah, tidak mahu dikeluarkan di jalan Allah, sombong, hanya kehidupan ini dipenuhi dengan memuaskan hawa nafsu saja. Bila datang ajal maut,
Baru nak minta Tuhan, ya Allah mintalah tempoh setengah jam pun jadilah. Duit banyak kat dalam bank, saham masih banyak, ya Allah. Sekarang aku nak sedekah. Sekarang nak sumbangkan pada madrasah Al-Junaid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apabila telah datang ajal dan maut salah seorang daripada kamu, fala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah mengatakan tidak akan siapa yang bila dah sampai ajal mautnya akan diberikan tangguh. Jadi kita ambillah peluang pada malam ini, sebab kita tak tahu apakah besok masih menjadi milik kita. Tak ada siapa pun dalam dewan ini yang boleh beri garanti bahawa besok saya masih dapat celikkan mata untuk pergi Madrasah Al-Junaid, menyumbang di Madrasah Al-Junaid. Malam ini peluang yang ada. Malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tabung dijalankan. Maka sumbangkanlah seberapa banyak yang ada. Kalau $50 tu mahal sangat untuk Madrasah Al-Junaid, tak apalah, $60 pun jadilah, insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Cuma saya tak nampak mana tabung. Ada ya, insya-Allah. Baik ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pusingan yang pertama kita dah melihat bagaimana pentingnya madrasah. Madrasah inilah yang meneruskan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ilmu yang harus didapatkan oleh umat ini untuk menyiapkan diri bagi dunia dan juga akhirat. Kita dah lihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh madrasah dan peranan madrasah masa kini dan masa akan datang. Maka sekarang ini kita nak lihat pula, yang kita sibuk bincang madrasah punya peranan begitu begini, cabaran yang dihadapi oleh madrasah begitu begini. Kita nak lihat balik pada diri kita pula, yang kita ini sebagai umat Islam di Singapura. Malah seperti mana umat Islam di mana-mana sahaja, takkanlah peranan kita setakat melihat dari jauh saja. Madrasah Junaid begitu jadinya. Madrasah Al-Irsyad begini jadinya. Terus. Tetapi kita ada peranan. Kita ada tanggungjawab terhadap madrasah-madrasah kita ni. Kita nak tahu apakah peranan kita, apakah tanggungjawab kita, apakah kewajipan kita terhadap madrasah-madrasah yang kita miliki dan kita cintai ini. Maka kita pulang lagi sekali dalam pusingan yang kedua kepada tetamu kita, Datuk Profesor Datuk Harudin, untuk menerangkan kepada kita apakah tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap madrasah-madrasah ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas utama yang senang kita fahami tanggungjawab kita, yang kita sedut daripada sabda junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua orang pernah dengar, tapi pernah sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kesemua kita ini adalah penjaga. Ra'in, ada orang yang di bawah jagaan kita. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap diri kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan. Ra'in yang utama, penjaga yang utama, kita penjaga dinullah. Kita Muslim ini diamanahkan untuk menjaga agama Allah. Ini asas yang paling mustahak. Allah sebut dalam Quran, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tafarraqu fihi. Itu asas yang perlu kita faham. Allah sebutkan telah disyariatkan kepadamu, diturunkan kepadamu minad din, urusan-urusan keagamaan, hukum-hukum agama, nilai-nilai agama, ma wassa bihi Nuha, yang telah pun kami wasiatkan hal yang sama juga sejak zaman Nabi sebelummu wahai Muhammad, zaman Nuh dan sebelumnya.
masa Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa, kami wasiat terus, pesan terus, berperanan terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, apa dia? An aqimuddin. Kita wajib menegakkan agama Allah, dan jangan kamu bertikai, berpecah belah dalam hal menegakkan agama Allah ini. Arti kitalah sebagai penanggung agama, penanggung amanah Allah untuk menegakkan agama Allah itu dalam penghidupan kita. Nak tegak dengan apa? Mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Dan ilmu ini ada dua yang kita faham. Ada ilmu yang disampaikan secara formal, ilmu yang tidak formal. Yang formal, yang rasmi, yang kita hantar anak ke sekolah agama, al-madrasah. Yang kita sebut tadi, selalu kita ingat, al-madrasah hari ini bukan semata-mata mengajar agama. Al-madrasah berperanan untuk mengajar ilmu yang diajarkan oleh sekolah biasa, tapi dia ada kelas pengajaran agama. Itu yang formal, itu biar sekolah buat. Dan sekolah tidak boleh buat, sekolah tidak boleh berperanan, melainkan kita bantu. Dengan jawab masyarakat Islam, kita individu Muslim kena bantu sekolah ini. Setidak-tidaknya bantuan moral. Setidak-tidaknya kita tumpang mendoakan. Dari inspirasi yang kita lihat pada malam ini, kita bimbang takut berlaku kepupusan sekolah agama. Saya kurang arif di Singapura, minta maaf. Tapi saya mungkin lebih arif tentang Malaysia. Malaysia memang di satu sudut saya melihat banyak sekolah-sekolah agama rakyat yang nama dia pondok, Al-Madrasah Al-Arabiyah, Al-Islamiyah dan sebagainya, sudah mengalami zaman kepupusan. Pupus. Saya orang Perlis, zaman mula merdeka di Perlis sahaja ada 11 buah sekolah yang nama dia Al-Madrasah ini. Saya belajar di Al-Madrasah Al-Islahiyah Al-Wataniyah. 11 buah pondok ada Perlis. Tu kira sebesar-besar negeri Perlis tu. Hebat Perlis. 11 buah pondok ada. Tapi hasil perubahan zaman berlaku, zaman merdeka masuk, berlaku cabaran daripada akademik masuk dan sebagainya. Sebuah demi sekolah, sebuah demi sebuah sekolah ini terpaksa mengalami hakikat gulung tikar. Sampai ke hari ini tinggal 3 buah sekolah yang tinggal. Al-Madrasah Al-Alawiyah, Al-Madrasah At-Tarbiyah Al-Islamiyah, dan Al-Madrasah Al-Islahiyah, dan campur lagi sebuah sekolah Mardi yang dibuat di Jawi, private. So dia pupus. Sepatut dia berkembang, dia semakin banyak. Di Malaysia juga, sebagai pengetahuan tuan-tuan, dulu kita pernah buat tahun 1962 ada College Islam Melaya. Saya sambung sekolah di college ini, Datuk Ismail pun sambung di College Islam Melaya. Di College Islam Melaya sudah inna lillahi. Habis. Yang pelik itu pula, dia mati tapi kubur tak ada. Tak tahu kubur di mana. Okey. Kedah sama, Perak sama, Selangor sama, semua sama. Dia kat atas itu, maka ada di antara benda yang saya lihat tadi, tanggungjawab kita yang di antaranya, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa kita, ya Allah selamatkanlah pengajian ini mustahak, ya Allah. Al-Madrasah kamu selamatkanlah, berikanlah hidayah kepada semua orang Islam ini melihatkan ini penting ini.
Ini nadi yang menggerakkan pergerakan ummah ini. Kalau sekolah agama tutup saja, nadi akan berhenti. Akan berhenti. Sebab pendidikan yang kedua tak boleh harap, iaitu pendidikan yang informal. Kalau sekolah tak ada, memang tunggu yang informal. Informal apa dia? Ialah yang bapa, ibu boleh mengajar, boleh mendidik. Tapi kalau bapa pun yang kurang ajar, ajarnya kurang. Saya sekali orang Jawa kata dekat saya, nak marah juga ada, ni ustaz kurang ajar, dia kata. Tengah orang ramai, orang Jawa marah dekat saya, ni ustaz kurang ajar. Nak marah pada orang tua, kata memang ustaz mengajarnya kurang, dia kata. Betul lah, memang kita mengajar kurang, mengajar sehari 2 jam 3 jam dikira kurang. Okey, yang informal ini, masyarakat sebenarnya dalam situasi yang kita lihat sekarang ini, bahawa anak-anak kita akan membesar dalam suasana yang bukan suasana keagamaan. Zaman IT, masyarakat akan lebih membiarkan anak-anak dia dipengaruhi oleh IT, oleh jaringan internet, oleh program kemasyarakatan, termasuklah konsert-konsert yang malam esok tu. Jadi akhirnya yang informal itu tidak sebanyak mana boleh membentuk anak-anak kita. Akhirnya akan pupus jiwa keagamaan, jiwa kerohanian daripada generasi yang akan datang. Atas itulah maka tanggungjawab kita an aqimuddin ini tidak boleh serah kepada satu pihak sahaja dan tidak boleh harap orang lain. Kita yang Nabi telah mendidik kita sampai ke peringkat yang Nabi kata dalam hadis, dia katakan takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Nabi telah sarankan kepada kita yang nak berkahwin, yang nak cari menantu, takhayyaru, kamu pilihlah tempat yang hendak kamu tumpahkan nutaf, benih kamu, sperm kamu. Pilih yang mana? Hadis lain yang Nabi katakan, fasfar bidzatid din taribat yadak. Fasfar, carilah kemenangan, keberuntungan kepada pasangan kamu yang zatid din, yang memiliki nilai-nilai penghidupan agama yang tinggi. Zatid din, orang yang mengendong dan memiliki, menjunjung agama. Taribat yadak, kamu akan beruntung. So, Nabi melihat keuntungan itu bukan keuntungan dunia sahaja. Yang Nabi bercakap selalunya keuntungan di akhirat di samping keuntungan dunia. Siapa yang berperanan tanggungjawab ialah kita. Anda sebagai bapa nak cari menantu, cari yang itu. So, agama ada bagi panduan. Kalau anda sebagai bakal pengantin, cari yang ini. Tapi kalau dah sekolah agama tidak ada, pendidikan informal tidak berkesan kepada masyarakat, orang sudah tidak ada beragama lagi, tak kukuh beragama, mana ada orang yang zatid din? Masyarakat akan kehilangan zatid din. Tak ada. Itulah yang akan bercelaru. Karena itulah maka tidak boleh kita biarkan pendidikan agama alam madrasah ini dia mati, tak boleh. Dia mesti kena ada. Kena berusaha mengekalkan. Tapi jangan tunggu sampai sudah runtuh baru nak baiki. Yang kita belajar dalam pendidikan moden, dalam pengubatan, dia katakan prevention is better than cure. Nak prevent dulu, nak menjaga supaya sistem yang ada terus kekal, terus bertambah dan terus subur. Maka peranan kita besar. Yang pertama tadi ialah peranan kita sebagai ibu bapa mesti memberi saham ke arah menjaga anak-anak kita. Tapi jangan anak kita jaga dan kita tak jaga. Jaga diri kita dan masyarakat kita supaya terus berada, berpegang kepada an aqimuddin. Kita kena tegakkan agama. Tegakkan agama arti
amalan-amalan keagamaan itu menjadi sendi dalam pergerakan kita. Kita buat apa pun kita berteraskan kepada agama. Yang kita dah dengar yang Quran sebutkan, ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kafah. Kita kena jadi orang Islam, masuk dalam Islam itu ke semua sekali. Artinya pendidikan kita pun Islam. Nak buat macam mana? Ada 3 cara. Yang pertama, sokongan kita kepada sistem pendidikan al-madrasah. Malam ni pun kita bagi peluang dah. Satu peluangnya bukanlah banyak sangat yang boleh kita bagi. Yalah, kalau kita dapat kutikan berapalah sangat. Tapi pada saya dan pada kita sekalian, bukan masalah jumlah, masalah keberkatan. Kalau yang disumbang itu walaupun $10, tak mau 10 bagi 50, senang tidak. Kalau itulah suatu keikhlasan yang kita berikan untuk pendidikan agama itu dari hati yang benar-benar jujur, dia bawa barakah. Bila benda yang berbarakah, tuan-tuan, kalau rezeki yang berbarakah, dia tidak mendatangkan keburukan kepada tuan dia. Ilmu yang berbarakah, ilmu yang membawa kebaikan kepada tuan punya ilmu. Dan memanglah pengajian-pengajian agama ini selama ini pengajian yang berbarakah. Walaupun tadi Datuk Ismail Akam selalu mengatakan itu gambaran orang dulu, bila mengaji agama ni susah, nak cari kerja apa, orang kata agama ni buat kerja apa, cat langit lah. Tapi itu dulu. Tapi kalau kita pegang kepada yang nama dia keberkatan, saya terpaksa melihatkan bahawa keberkatan ilmu itu senang kita nampak. Ada orang yang ilmu dunianya tinggi, tapi dia dalam kehidupan dia hidup serba tidak pernah cukup. Ada bini tak cukup. Ada anak tak cukup. Tak cukup makna dia bahawa ada anak macam tak ada anak. Anak yang sepatut menjadi aset kepada keluarga, sekarang anak-anak sudah menjadi liability, beban. Tapi ada pula orang lain yang ada ilmu dia, ilmu agama misalnya, tapi ilmu itu membawa barakah kepada dia. Ilmu itu membawa dia jadi baik. Tak apalah dia jadi Bilal masjid, tapi penghidupan kebilalan dia cukup mendatangkan kesenangan. Serba cukup, anak boleh mengaji, boleh masuk universiti, balik luar negeri, bekerja, orang yang cukup baik dan sebagainya. Tak ada apa, jumpa dia pernah apa khabar, alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Orang yang senang tadi katakan yang tak barakah, apa khabar? Susah. Tak pernah yang senang. Okey, sebab itu maka kita yakin mengatakan bahawa kalau ilmu yang berbarakah ini walaupun sedikit, walaupun sekolah Al-Junid, Al-Islamiyah atau sekolah mana pun tak banyak mana yang kita bagi, tapi ilmu itu cukup bawa barakah. Pemuka-pemuka masyarakat terdiri daripada orang-orang inilah telah memberikan sumbangan yang baik kepada masyarakat. Maka atas itu saya nak katakan bahawasanya maka penting adanya tanggungjawab kita untuk memperbaiki keadaan yang ada. Apa yang boleh kita bagi yang nak boleh sumbangan, itu satu. Ada yang kedua, wujudkan suatu suasana keagamaan dalam rumah. Arti anak kita pagi pergi sekolah, belajar sekolah biasa, sekolah akademik macam di Malaysia, sekolah biasa, tak nampak sangat suasana keagamaan di sekolah biasa. Kalau kita mengajar dan ilmu-ilmu yang so-called akademik ini, tak ada. Tapi kita tampung dengan di rumah kita kena ada suasana keagamaan. Apa saya maksudkan ini? Tanggungjawab. Rumah orang Islam ni sepatutnya masuk dah kenal dah. Dari jauh dah kenal dah. Sebab kadang-kadang kita lebih senang mengenali rumah yang tidak Islam dengan rumah orang Islam. Apa dia? Yang non-Muslim tengok ada merah tepi pintu dia.
ada benda depan rumah dia, kita tahu dah rumah ni rumah Buddha ataupun rumah Confucius atau rumah sekian. Masa rumah orang Islam kadang bismillah tak nampak, ayat Quran tak nampak, sejadah tak nampak, yang nampak pun patung besar-besar yang nama dia perhiasan, nampak ini patung, ada gambar penyanyi sana, penyanyi sini. Rumah siapa ni? Suasana itu, kalau suasana itu kita bentukkan rumah tangga Islam ini, ada sekurang-kurangnya ada petanda lah ini rumah orang Islam. Itu dua. Suasana rumah tangga saya katakan tadi ini kita peranan, cubalah suatu bentuk, suatu keadaan yang boleh kita buat sebenarnya, yang cukup indah. Tak pernah buat kita boleh buat, yang buat dah kita kekalkan bahawa kalau anak di rumah tengah hari biarlah kita semayang jamaah sama-sama. Dah biasa lepas semayang jamaah bapak berdoa, hafallah doa lebih kurang, cakap Jawa pun tak apalah. Lepas berdoa habis kita bersalam dengan anak cium tangan bapak, cium tangan mak. Itu budaya Islam yang cukup dituntut itu. So, anak-anak yang dibesarkan macam ini ni, setiap hari jumpa dengan bapa, cium tangan bapa, memang itulah satu daripada tuntutan itu. Sukar bagi dia nak derhaka kepada bapa. Anak yang sanggup berada mengaminkan dengan doa bapa begitu dengan penuh ikhlas, begitu pagi sekali katakan masa subuh, petang sekali lepas balik sekolah, tengah hari tak ada peluang dan sebagainya, mewujudkan suasana yang cukup ukhuwah, cukup kuat tambatan. Alhamdulillah, itulah akan membentuk jiwa anak-anak. Dua. Dan yang ketiga, kita kena bantu. Sebenarnya memang tidak cukup yang namanya belajar. Saya sebut tadi ini dalam sistem pembelajaran Islam itu kita kata dah yang disebut oleh Nabi, dikatakan hadis kata utlubul ilmi minal mahdi ilallah, tuntut ilmu. Tapi fokus ini sebenarnya ilmu agama. Sepanjang hidup Nabi dia mengajar ilmu agama, sahabat mengajar ilmu agama. Nabi kata tuntut ilmu dari dalam buayan sampai ke dalam liang lahat, yang dipanggilkan dengan pendidikan sepanjang zaman. Maka ada peranan itu. Ibu-ibu sejak dalam buayan itu sudah ada peranan dah. Dengan zikrullah pada ketika itu boleh mewujudkan suasana keislaman daripada jiwa anak-anak. Macam amalan-amalan yang kita tidak buat, tanggungjawab kita misalnya, mengapa Nabi telah buat contoh. Di antara benda yang boleh kita buat pandangan kita mewujudkan suasana keislaman itu, Nabi pernah buat dipanggil tahnik. Taha nun ya ka. Tahnik. Tahnik, Nabi jika dibawa budak kecil kepadanya yang baru bersalin atau umur 3-4 hari begitu, Nabi buat tahnik dengan cara Nabi ambil buah kurma, wa majjahu fi fihi, dalam hadis Nabi kecap dulu buah kurma bagi dia lembut dengan mulut dia, dengan gigi dia, dengan lidah dia, dengan liur dia. Dia suapkan dalam mulut budak-budak ini yang kita panggilkan dengan belah mulut. Tabarrukan dengan akrama khalqillah, tabarrukan dengan ahsana khalqillah. Kemudian gunting rambut ikut sunnah, buat akikah. Sebab ini peranan kita. Sebab akhir-akhir ini orang tak boleh dah. Sebab ini akan melahirkan insan yang dekat dia. Zaman akhir ni sudah Nabi tidak ada, salafus salih sudah meninggal, tapi kita ada ulama amilin. Peranan kita untuk menghidupkan suasana keagamaan itu kepada anak kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya, yang disebutkan sebagai ilmu fardu ain, ilmu yang wajib setiap orang Islam pelajari daripada ilmu tauhid tadi yang disebutkan tadi Ustaz Abdillah, Ustaz Ismail Kamus. Ilmu tauhid yang menjadikan kemuncak daripada hierarki ilmu
dalam seluruh dunia ini, kalau kita ambil ilmu ke semua lungguk dalam sebuah tempat, susun balik ilmu itu, manakah ilmu yang paling rendah, manakah ilmu yang di tengah-tengah, manakah yang paling tinggi, manakah di kemuncak, di mercu hierarki ilmu. Kalau tanya orang ulama Islam, pendidik Islam, orang semua akan jawab yang di kemuncak sekali, yang di atas sekali, ilmul ma'rifah. Ilmu nak mengenali Allah. Tadi sebut alhamdulillah, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatullah. Wajib yang pertama, yang paling mustahak pada orang-orang Islam ini, insan seluruh sekali, dia kena tahu dia Allah dia itu apa dia. Maka ilmu ini sudah terabai sekarang. Malah yang kita pernah belajar dulu, kita tekankan, orang-orang lama buat dah, ilmu yang disebutkan sifat 20. Kalau kita pegang seorang malam ni, cukup baca tengok cukup tak 20 sifat, takut tinggal 12 ya. Sebab dia awal ilmu yang kita kena kuasai itu. Adakah orang Islam semua menguasai ilmu ma'rifah ini yang asas? Saya fikir banyak sangat di Malaysia lah, di Singapura, wallahu a'lam, yang orang tidak peduli dah ni. Kerana pendidikan dah mengambil tempat, sains teknologi menjadi keutamaan dan sebagainya. Agama ni dah paisa pun tak payah ambil pun tak apa, nilai tak dan sebagainya, orang tinggal dah. Akhirnya yang tidak menjadi prioriti ilmu sains ialah fardu kifayah, bukan fardu ain. Matematik fardu kifayah, geografi fardu kifayah, sejarah fardu kifayah, tapi ilmu agama tu fardu ain. Peranan kita, kewajipan kita nak kekalkan ini, yang dimercu ini jangan letak di bawah. Sekarang ilmu yang dimercu letak di bawah. Ngaji tak apa, tak mengaji pun tak apa, ambil paisa pun tak apa, tak ambil pun tak apa, tak beri sumbangan kepada agregat kita kepaisaan. So kita letak dia di bawah daripada ilmu fardu kifayah. So peranan kita lah untuk mengembalikannya balik dengan yang tadi. Rumah, kalau orang lain tidak boleh mengajar, bapa sepatut boleh mengajar. Bapa tidak boleh mengajar, mak tak boleh mengajar, kewajipan kita lah mencari guru yang boleh datang ke rumah kita, atau kumpul beberapa orang buat di surau yang kita mengajar, kuasai dia, kuasai ilmu yang disebutkan sebagai ilmu fardu ain ini, dan sekolah jadi kilang pengajar-pengajar yang akan menguasai dan memberikan hal ini. Kalau inilah yang boleh kita buat, sekurang-kurangnya kita boleh mengekalkan heritage ini, pesaka ini, yang akan mewujudkan insan yang mukmin, yang muttaqin, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia berjaya dalam alam dunia. Kita nak ulang selalu mengatakan bahawasanya pendidikan agama sebenarnya bukan tersisih daripada kemajuan-kemajuan lain. Pendidikan agama di mana-mana pun dia memang seiring. Jika terpaksa kita mengaji pendidikan yang tidak ada keagamaan, sepatutnya digaramkan supaya yang nama pendidikan agama akan berjalan seiring dengan pendidikan lain, yang akhirnya kita dapat keistimewaan yang mempelajari agama, mendidik jiwa mereka dengan keagamaan. Dunia mereka boleh hidup macam orang lain hidup. Tapi yang paling mustahak sekali kita tekankan kewajipan kita, bahawa ilmu apapun kita pelajari, jika bukan nama ilmu dia yang menuju kepada keakhiratan, kita hanya akan gunakan ilmu itu sepanjang kita hidup atas dunia sahaja. Bila kita masuk kubur, orang tak tanya dah 2 kali 10 berapa. Dia tak tanya dah pasal sains, geografi, tak tanya. Tiba-tiba yang ditanya pada ketika itu adalah ilmu yang berhubung dengan marabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma imamuka, wa ma i'tiqaduka, wa ma ikhwanuka, wa ma qiblatuka. Yang soalan itu tidak ada tempat lain melainkan ada dalam buku ilmu tauhid.
Situ punya mulai berguna. Ilmu atas dunia dahulu yang lain ke semua tak berguna dah. Situ baru nak berguna balik ilmu tauhid. Yang Nabi sebut, katakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu a'sar, atau kama qala. Itu pendidikan yang diteraskan kepada jiwa yang perlu sedar. Nabi kata apa? Al-qabru, kubur yang kita akan masuk. Siapa pun tak boleh mengelak akan masuk kubur. Bila? Yang tadi saya sebut. Tak berani kita kata nak mati bila. Tak boleh kata-kata aku akan hidup lagi 10 tahun. Tak boleh. Malam ni pun belum tahu lagi sebenarnya. Al-qabru, mati masuk kubur. Nabi kata apa? Awwalu manzilin min manazil akhirah. Dia stesen yang pertama, rumah yang pertama, stop yang pertama kamu kena stop dalam perjalanan kamu menuju ke alam akhirat yang luas. First stop ini ada soal jawab, ada tes, ada cabaran, ada pertanyaan. Faman naja minhu, siapa yang lulus boleh selesai dalam soalan-soalan kubur tadi. Nabi kata fama ba'dahu aisar, dia proceed ke alam barzakh. Lepas itu semua penghidupan menjadi mudah, menjadi senang, menjadi indah, menjadi bahagia. Tapi kamu kena ingat, Nabi kata wa man lam yanju minhu, sesiapa yang tidak lulus dalam temuduga peperiksaan dalam alam kubur itu, lekat dia, tak belajar dia, tak tahu dia. Nak jawab tanya, wama imamuka, apa imam kamu? Tok Haji Sanib imam saya. Mampus dia. Siapa imam kamu? Ismail Kamus imam saya. Kena dia. Nak pelepas itu. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tidak berjaya dalam peperiksaan ini, tes ini, ujian ini, fama ba'dahu a'sar. Sudahlah susah menghadapi siksa kubur. Kalau habis seksa pun kamu proceed ke dalam alam barzakh, fama ba'dahu a'sar. Kehidupan kita pada ketika itu menjadi lebih rumit, lebih susah, lebih gawat daripada penghidupan dunia. Atas itulah kita kata tanggungjawab kita tak lepas sekadar nak membahagiakan manusia alam dunia sahaja, tak cukup. Kewajipan kita nak membawa anak kita supaya dia berjaya dunia ini, boleh hidup dalam keadaan dia jawatannya besar, gajinya besar, mentokanya besar, bininya besar. Tak cukup. Pasal apa? Yang ini ke semua tidak lama kita pegang. Kita tinggal ke semua sekali, kita masuk kubur. Kalau sana boleh bahagia, mak bapak boleh mengajak dirinya, anak-anak boleh bahagia sampai dalam alam kubur, sampai alam barzakh, itulah dia pendidikan yang dipanggil sepanjang zaman. Tapi kalau sekadar kita mengajar dalam konteks pendidikan moden sepanjang zaman, maksud sepanjang hidup, itu bukan sepanjang zaman. So, Islam mendidik sampai kepada kebahagiaan dalam alam kubur pun kita ambil kira. Kebahagiaan alam akhirat pun kita ambil kira. Kita ambil kira sampai nak bimbing dia biar dia masuk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita nak, kewajipan kita, tanggungjawab kita nak memastikan
Generasi muslim ini dia akan masuk dalam golongan orang yang dikumpulkan bersama orang yang muttaqin di hari akhirat. Wasiqal ladzina taqaw, mereka dituntun dibawa golongan takwa ini kepada mana? Ilal jannati zumara, dibawa masuk ke surga zumara, berbondong-bondong, berpuak-puak. Hatta iza ja'uha, mereka sampai sahaja ke surga. Wa futihat abwabuha, pintu surga dibuka, dimaklumkan kepada mereka khazanatuha, ini tempat kamu akan tinggal. Salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tibtum, kamu akan menjadi orang yang tayyib, yang baik, yang bahagia. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu, berbahagialah kamu selama-lamanya. Itu yang nak kita buat, dan itu yang nak kita tuju. Yang kalau itulah kita nampak, maka jangan kita sisihkan diri kita daripada pendidikan al-madrasah, pendidikan pondok, pendidikan agama. Lekatkan diri kita bersama dengannya. Kita berusaha untuk mewujudkan insan yang sedemikian bagi menjaminkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih bersama-sama kepada Ustaz Harundin yang telah menerangkan kepada kita betapa perlunya madrasah seterusnya dalam kehidupan kita, dan menjadi satu kesilapan yang amat besar kalaulah kita mencuaikan dan kita memutuskan hubungan kita dengan institusi-institusi agama seperti ini. Cuma mungkin menjadi persoalan kita, dan kita ingin mengajukan persoalan ini kepada Ustaz Abdillah kita. Madrasah sepenuh masa yang ada di Singapura ni sikit, 6. Dan pelajar yang mampu masuk ke madrasah tu amat terbatas tempat untuk mereka. Sedangkan sekarang ini kesedaran semakin meninggi. Yang menghantar anak ke madrasah bukan lagi seperti mana kata Ustaz Pasul tadi, bukan lagi mereka yang pekerjaannya rendah dengan gaji rendah, tidak. Malah guru-guru sekolah pemerintah, malah lulusan-lulusan universiti. Bukan setakat lulusan universiti yang menghantar anak ke madrasah, malah pensyarah universiti sendiri pun menghantar anak ke madrasah sepenuh masa. Jadi tempat terhad, berebut-rebut orang untuk masukkan anak ke madrasah, malang sekali kerana tempat yang terbatas, tak semua yang dapat diterima. Jadi apa komen Ustaz? Mungkin kita nak tanyalah. Ada sebahagian orang terlalu kecewa sampai mengatakan, habislah anak saya kalau masuk neraka, madrasah tanggung, kata dia. Ini pernah orang kata, anak saya masuk neraka, ustaz tanggung, kata dia, pasal tak terima anak dia masuk madrasah. Sedangkan madrasah terbatas. Ini yang kita nak tahulah, apa komen Ustaz. Dan kita tak perlu, tak sepatutnya kita lupa bahawa bukan setakat madrasah sepenuh masa sahaja yang sepatutnya menyampaikan agama. Ustaz Harundin pun dah menerangkan tadi, rumah tu sebagai madrasah juga. Kalaupun anak tak dapat masuk pondok ke madrasah sepenuh masa, menjadi tanggungjawab ibu dan juga bapa untuk membimbing anak tadi supaya tidak terus hanyut dengan kehidupan dunia yang sementara. Jadi kita minta ulasan daripada Ustaz Abdillah. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sebelum saya menerangkan apa yang diminta oleh Tuan Pengerusi, saya ingin nak menambah apa yang telah dijelaskan oleh Abu Muhammad Datuk tadi, yaitu ada sebuah hadis Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan tatahlak. Ini tanggungjawab kita. Jadilah anda orang yang alim, atau jadi orang yang suka belajar agama, atau jadi orang yang suka mendengar-dengar saja perkara agama, atau sekurang-kurangnya menjadi orang yang cintakan agama. Dan jangan jadi orang yang kelima, alim pun tidak, belajar pun tidak, dengar pun tak ada, suka pun tidak, benci pula pada perjalanan agama. Musnah kamu. Jadi tanggungjawab kita, sama ada kita boleh jadi orang alim. Kalau kita tak boleh jadi orang alim, inilah 4% yang ada dalam madrasah ini yang akan jadi orang alim, yang melepaskan tanggungjawab fardu kifayah kita. Jadi ulama
Kalau tak ada ini, tak ada ulama kita. Dan ataupun menjadi orang yang belajar agama, alhamdulillah. Ini boleh terjawab juga saya kira soalan tuan pengurusi. Kita tak dapat menampung semua anak-anak kita yang ada harapan atau yang berharap nak menjadi ulama atau nak menjadi asatizah, tapi mereka boleh dapat pelajaran agama di madrasah-madrasah yang ada sekarang ini, yang dikatakan madrasah separuh masa. Jadi madrasah yang sepenuh masa ini 4%, ya 4% lebih kurang. Dan dari dulu pun 4%. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat saya, yang belajar sekular pun yang berjaya begitu juga 4%. Yang lain average saja. Jadi ini 4% yang di madrasah ini tanggungjawab kita, yang Nabi kata jadi orang alim. Dan mereka nak jadi orang alim ni. Dan kita sediakan mereka. Sama ada mereka berjaya atau tidak, itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena jalankan tanggungjawab kita. Seberapa boleh kita nak lepaskan tanggungjawab, mesti ada ulama di kalangan kita, dan mesti ada asatizah di kalangan kita. Kemudian sokongan yang kedua, itulah madrasah-madrasah masjid kita, yang sama juga kita akan upgradekan dan akan sesuai. Dan orang yang tak dapat belajar di madrasah masjid barangkali dia diantarlah ke madrasah-madrasah ujung minggu kah, atau mendengar-dengar di masjid kah, atau masuk belia kah, belia wanis kah, atau orang-orang dewasa kita yang hadir syarahan-syarahan apa semua, itu masuk mustami'an. Tapi fardu ain semua mesti ada. Yang tak ada fardu ain itu sudah kurang lah, itu telah tidak dapat menjalankan tanggungjawab agama dengan sempurna. Jadi mustami'an. Kalau yang tak sempat nak jadi mustami' ini pun fardu ain saja yang ada pada dia, kun muhibban lah, jadi cintalah madrasah ini, sokonglah murid-murid anak-anak kita yang nak belajar jadi orang alim ni. Ini kewajipan kita, ini mas'ul kita amam Allah, ya. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang tanggungjawab agama ini, yang akan mendukung cita-cita yang dikatakan oleh ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris para nabi. Alhamdulillah, sekarang ini kita dapatlah saudara-saudara kita. Di masa hadapan kita, kalau tak ada madrasah-madrasah, tak tahulah kita siapa yang dapat memberikan fatwa, siapa yang dapat memberikan jawapan-jawapan bagi agama kita dan sebagainya. Ini yang kita kena pertahankan seberapa boleh untuk menghasilkan tabib-tabib kerohanian. Ulama mengatakan ini ulama, ya, dan juga ahli sufi, orang-orang yang hidup secara kerohanian ini perlu ada dalam masyarakat untuk mendidik masyarakat itu jangan sampai terlalu materialis saja. Jadi ini perlu. Itu sokongan kita. Dan sebagaimana yang tadi dimintakan, bahawa kita memang kalau bolehlah, kewajipan kita menerima semua yang minta nak jadi ulama ni. Siapa yang tak, tapi keadaan tidak membolehkan. Jadi yang ada ni kita pertahankan, dan kalau boleh kita mau lebih lagi lah. Kita usahalah. Misalnya madrasah Al-Irsyad sekarang dalam usahanya mungkin lebih dapat menampung lebih lagi. Itu yang kita harapkan, kerana kita tidak boleh lepas dari tanggungjawab, ya. Tiap-tiap muslim bertanggungjawab terhadap agama Allah ini. Selain daripada amal nafsi dia, amal diri dia, fardu kifayah dia juga, masing-masing dengan kemampuannya, ya. Yang ada ilmu dengan ilmunya, yang ada wang dengan wangnya, yang ada kedudukan dan pangkat dan pengaruh dengan pengaruhnya untuk mempertahankan madrasah kita. Saya kira terjawab soalan muslim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Abdillah. Jadi mudah-mudahan ini mengubat sedikitlah kekecewaan saudara-saudara yang ingin sangat menghantar anak ke madrasah tetapi tempat tidak mencukupi. Tetapi itu bukan maknanya dunia dah sampai penghujung, bukan makna dunia dah kiamat dah. Anak tadi tetap amanah yang Allah berikan kepada kita, tetap perlu kita didik seberapa yang kita mampu. Kalaulah maknya, bapaknya tak mampu nak didik dengan sempurna bahagian agama ni, hantarlah ke mana pun, ya, tempat-tempat yang menyediakan pengajaran-pengajaran agama seperti ini. Yang penting setiap umat Islam perlu mengetahui dan memahami agama mereka. Jadi ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sampai ke penghujung pusingan yang kedua ini. Setelah banyak dibincangkan tadi, saya pun tak tahu apa lagi nak tanya dengan Ustaz Ismail. Dah habis dah, semua dah jawab semua dah tadi.
Jadi insya-Allah kita minta pada Ustaz Ismail untuk menerangkan kepada kita mungkin rumusan yang kita dapat pada malam ini. Apakah panduan-panduan yang boleh kita bawa pulang? Apakah semangat yang kita nak bawa pulang? Apakah pemahaman keinsafan yang perlu kita bawa pulang daripada pertemuan kita pada malam ini? Mudah-mudahan dengan pemahaman ini, penghayatan ini, besok kita tak datang lagi. Saya minta pada Ustaz Ismail insya-Allah. Ya, terima kasih saudara pengurusi. Oleh kerana soalan pun dah habis, jawab. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa Nabi kita SAW pernah menjelaskan, alimu awladakum as-sibahah wal-may wa rukubal khair wa qira'at al-Quran atau kama qala. Maksudnya, ajarlah anakmu itu berenang, menembak anak panah, menunggang kuda, dan membaca Al-Quran. Awal-awal, artinya fizikal pun diberatkan, tetapi jangan terlupa yang ujung sekali, wa qira'at Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Kemudian disebut lagi, muru awladakum bis salat wa hum abna'u sab'in. Ajar, perintahkan anakmu supaya mendirikan solat ketika umurnya meningkat 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha wa hum abna'u 10. Kalau tak sembahyang juga, pukullah waktu umurnya 10 tahun. Artinya kalau 7 tahun itu diperintahkan supaya dia sembahyang, mesti ilmu diberi dahulu. Kalau ilmu tak ada, bagaimana pula anak tu nak bayang? Bayang. Bayanglah. Mesti ilmu diberi dulu. Artinya pendidikan awal. Kalau disebut tadi ibu ayah pun tak tahu sembahyang, maka sekolahlah yang mainkan peranan. Maka kalau sudah ada dasar, nanti kalau umurnya sudah lewat, mau kembali ke pangkal jalan, ada asas. Tetapi kalau dasar tidak ada, umur 40 tahun baru dia balik. Nasib baik nombor kalau baru sunat. Kalau jalan sekarang sudah banyak orang sudah lama menyanyi, nak semayang pula dia. Dah lama melompat sini, baru nak berhenti melompat, baru nak takbir. Alhamdulillah, kalau dasar tak ada, nak sembahyang bagaimana? Sembahyang maghrib 4 rakaat sudah. Ini dia masalah. Itu penting pendidikan awal itu. Ini yang kita nak bincangkan. Masalah sekarang ni, kadang-kadang mak bapak pun tak tahu nak mengajar anak, tak tahu nak mengajar. Sudah lewat umur nak baca Quran umur 40 tahun. Itu dibacanya alif lam ra tu. Ala roh ke alif lam ra, ala roh, umpama. Banyak kalau tuan pergi ke masjid-masjid, orang tua-tua sembahyang, sian dia. Ambil uduk, basuh telinga dulu. Yang was-was belum tahu lagi, macam-macam ada, pasal baru nak mengaji. Ini dia. Alhamdulillah, artinya kalau ada pendidikan awal itu, insya-Allah selamat dunia ini. Kalau pendidikan awal tak ada, lingkup dunia ini. Dengan demikianlah kita lihat di sini, sungguhnya kalau diperintahkan kita pukul anak itu kalau umur 10 tahun tak solat juga, pukul. Bagaimana ayah itu boleh pukul anak kalau dia pun tak sembahyang? Tiba-tiba ayah pukul anaknya. Ayah tak apa, ayah dah tua dah. Maka dapatlah kita buat suatu kesimpulan ringkas. Sesungguhnya akhir zaman nanti Nabi sebut, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu
fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu atau kama qala. Maksudnya nanti sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengambil ilmu itu dengan mencabutnya dari dada para ulama, tetapi dengan mematikan para ulama. Mematikan para ulama, kadang-kadang ulama itu memang mati, atau peranan ulama itu sudah tidak diadakan lagi. Tak tahu nak ke mana ilmu itu nak dilepaskan. Akhirnya tidak ada lagi orang-orang alim. Kering dunia ini, kering kontang dunia ini. Ulama tidak ada lagi, orang alim sudah tidak ada lagi. Kepada siapa nak kita rujukkan? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, dilantiklah orang-orang ketua-ketua yang jahil-jahil. Maka pasu'ilu, oleh kerana tidak ada orang yang layak menerima soalan, orang tadilah disoal, fa'aftau, dia pun beranilah beri fatwa bighairi ilmin, ilmunya tak ada, fadallu, lingkuplah dia, wa adallu, orang lain pun lingkup sama. Nak bagaimana nak beri hukum, nak kata haram pun tak berani, kata halal pun tak berani, pasal ilmu tak ada. Hukum tuan haram ke? Halam lah senang. Jadi artinya berada di antara dua, haram pun tidak, halal pun tidak. Ini yang berlaku sekarang pun sudah berlaku arti. Ini yang kita takut. Lebih-lebih ilmu-ilmu kita sekarang kalau kita mengaji sudah lewat. Orang dulu mengaji, kau mengaji pondok dulu, mengaji detail satu-satu kitab dibaca. Sekarang kita mengaji pakai nota. Maka kita lihat orang sekarang sudah jauh berbeza dengan orang-orang zaman dahulu. Maka timbullah masalah pengkhususan. Hanya ilmu nahu, ini huruf baris-baris bawah pasal apa? Saya mengaji syariah, saya bukan ilmu nahu. Kan rosak. Hanya ilmu tauhid, saya orang bahasa Arab, saya tak tahu tauhid. Buat malu company je. Kalau kita mengaji ilmu akademik, mengaji ilmu-ilmu moden ini, kita pengkhususan ilmu ekonomi, orang tanya kita ekonomi, orang tanya kita ilmu alam, tak dapat jawab, tak ada masalah. Saya orang ekonomi, bukan orang ilmu alam. Tapi mengaji agama berbeza sedikit dengan mengaji ilmu-ilmu yang lainnya. Maka dengan demikian, pentingnya ilmu ini adalah untuk mentarbiah masyarakat mengenal Allah, takut kepada Allah. Dasar ilmu agama untuk takut kepada Allah. Ilmu yang lain dasarnya untuk membangunkan negara. Tapi negara yang nak dibangunkan itu mesti berdasarkan kepada agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dato' Ismail Kamus, begitu juga kepada ahli panel kita yang lain yang telah menghuraikan kepada kita betapa perlunya kita bersama dan bersatu hati sebagai satu umat yang bersatu padu untuk terus mengutuhkan madrasah-madrasah kita. Ahli panel kita yang telah menghuraikan dengan begitu jelas isu yang kita bincangkan pada malam ini. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya nampak tadi ramai yang beratur untuk mengajukan soalan, tetapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah ada peluang lain, ada kesempatan yang lain, kita akan bertemu lagi, kita akan berbincang lagi insyaAllah. Dan saya dapat rasakan bahawa sebenarnya mungkin sebahagian daripada yang hadir pada malam ini akan pulang kehampaan. Kenapa saya katakan demikian? Daripada apa yang sampai ke telinga saya sebelum majlis bermula, ramai yang datang dengan mengharapkan forum malam ini forum yang hangat membicarakan tentang CE dan madrasah. Tapi sebenarnya seperti mana yang ditekankan pada awal tadi, ini adalah majlis meraihkan perasmian pembukaan Madrasah Al-Junayd Al-Islamiyah. Tujuan majlis malam ini adalah untuk mengumpulkan dana bagi membantu Madrasah Al-Junayd Al-Islamiyah. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita katakan bahawa kita ada tanggungjawab terhadap madrasah. Jadi saya harap dalam suasana kita bincangkan isu ini di kalangan rakyat kita, masyarakat kita, kalaulah kita merasakan sesuatu yang kita tidak senangi, yang mungkin berlaku pada madrasah kita, kita suarakan, kita lahirkan dan kita salurkan kepada pihak yang akan buat keputusan nanti. Sebab saya fikirkan, ya, masyarakat kita masih dihantui oleh dua penyakit yang saya harap dapat kita atasi kerana madrasah
adalah perkara yang sangat kita hargai. Pertama, masyarakat Melayu kita masih terlalu diomok-omokkan dan takut dengan bayang-bayang. Padahal bayang-bayang saja. Kadang-kadang dipesan, Ustaz jangan cakap kuat-kuat, sensitif, kata dia. Sensitif apanya? Ya, ada pihak mencadangkan sesuatu tentang madrasah, kita rasa kita bimbang. Mereka undang kita untuk bersuara dan berikan pandangan, maka kita bersuara. Jangan takut pada bayang-bayang, sebab kita tidak melanggar apa-apa undang-undang pun. Suarakan, cuma tempatnya biarlah kena. Sebab itu pada malam ini kita tak buka soalan yang menyinggung perkara tersebut, sebab ada saluran yang lain. Dan yang kedua, mungkin perkara yang masih menguasai kita sebagai orang Melayu ni, antara penyakit orang Melayu, penyakit tak kisah. Kubur dialah Ustaz, kubur sayalah. Anak saya tak hantar madrasah, urusan orang lain. Ini akan menyebabkan masalah kepada kita nanti. Madrasah milik kita bersama. Kalau kita ambil sikap tak kisah, berdiam diri, kita tak menyampaikan pandangan kita, tak menyampaikan permintaan kita, pendirian kita, maka akhirnya jangan pula kita menyalahkan diri sendiri. Takut-takut rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Jadi kita ada hak, kita ada suara. Walaupun malam ini bukan forumnya, tetapi insya-Allah selepas ini kita dah lihat pentingnya madrasah wujud dalam masyarakat. Kita bimbang, maka kita suarakan kebimbangan kita. Pada malam ini saya diberitahu ada borang-borang maklum malas yang diedarkan kepada hadirin supaya menulis dan menekankan apakah kebimbangan kita, apakah permintaan kita, apakah hasrat kita. Maka kita suarakan, sebab ini negara demokrasi, alhamdulillah, semata-mata untuk maslahat kita dan anak cucu kita. Jangan terus takut dengan bayang-bayang, sebab bayang-bayang tak boleh buat apa-apa pada kita. Kita tidak melanggar undang-undang. Dan yang kedua, janganlah sikap tak kuasa. Ya, sebab kadang-kadang ada orang mengatakan, alah penatlah Ustaz nak tulis surat, nak tampal stamp dan sebagainya. Kalau kita mempunyai sikap yang seperti ini berterusan, maka akhirnya kita tidak boleh salahkan sesiapa. Kalau apa yang menjadi maslahat kita akan hilang daripada tangan kita. Kita hanya perlu menyalahkan diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita merasakan madrasah milik kita, madrasah perlu untuk anak-anak kita, dan ini amanah yang kita pikul, kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Suarakan pandangan, suarakan keprihatinan kita, suarakan kebimbangan kita insya-Allah. Jadi saya harapkan kerjasama daripada semua yang hadir dan yang tak hadir. Maka yang hadir pada malam ini, sampaikanlah kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tak hadir. InsyaAllah, mudah-mudahan sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan madrasah Al-Junaid, madrasah-madrasah kita yang lain akan terus dipelihara oleh Allah, terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus kekal meluaskan cahayanya kepada hati setiap umat Islam yang hidup di negara Singapura ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja saya bagi pihak ahli panel yang lain. Saya mengucapkan terima kasih dan ampun maaf sekiranya terdapat kesalahan ataupun kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.